Kalau anak anda semua perasan, dekat video ini memang bunyinya ada yang setengahnya tidak sama dengan apa yang diperlihatkan dalam sing speech contohnya ataupun dalam video-video lain. Contoh saya tengok jauh lah ya. Kalau saya bunyikan ini ya untuk yang ini, kalau saya bunyikan yang ini, ni, bah. Okay, saya akan bunyi sebagai bah. Dan kalau anak anda perasan, bila saya sebut bah itu, dekat belakang bah, ada bunyi macam gitu. Kita tak boleh nak sebut bah. Macam susah untuk sebagai manusia macam saya. Jadi saya perlu padankan juga dengan bunyi-bunyi vokal tu. Sebab itu anak anda dengar bah. Okay, kita dengar bunyi bah gitu. Tapi kalau kita tengok dekat sing speech ini ya, kalau kita tengok dekat sing speech ini, saya ambil bah. Okay, kalau anak anda tengok, dia ada dua cara. Yang ini MRI, okay, yang kita gunakan ni. Jadi dekat sini, apa yang berlaku dekat sini ialah Profesor Beck, Janet Beck, Profesor Beck akan meletakkan vokal itu sebelum dan selepas. Okay, jadi kita akan dengar aba ataupun ba ataupun aba. Tujuannya supaya kita boleh dengar antara dua vokal itu ataupun sebelum atau sesudah vokal itu ada bunyi bah. Okay, ada bunyi plosif bilabial bersuara. Jadi penting, dan sebab itu yang kalau anak anda perasan dekat sini, okay, telah ada ni maklumat ni. Maknanya dia bagi tahu kita ialah dia bagi tahu kita jangan lupa dekat sini ada a dan kemudian kita ada a lagi. Jadi maknanya a ataupun i supaya kita yang mendengar ni boleh tahu bahawa antara A ini, antara A dengan A ini ada satu bunyi, iaitu bunyi plosif bilabial bersuara ataupun letupan dua bibir bersuara ataupun hentian dua bibir bersuara. Bergantung kepada buku yang anda tengok. Dalam bahasa Inggeris pun dia akan guna stops ya. Bilabial stop, voice bilabial stop atau plosive. Itu yang itu. Yang bunyinya macam ni, bah. Okey, dalam kes saya guna bunyi bah. Tetapi untuk Prof Beck, beliau menggunakan aba, aba. Yang ini ibi. Saya boleh juga guna ubu. Saya letakkan semua vokal yang pelajar anak anda semua boleh dengar. Tapi yang paling jelas anak anda kena tahu sama ada sebelum atau selepas bunyi vokal itu. Okey, sama ada vokal tu duduk depan saja, vokal tu duduk di belakang saja ataupun vokal tu akan apit bunyi ini, bunyi plosif bilabial bersuara ini. Okey, kita akan yang paling utama anak anda kena tahu bunyi bah itu, bah. Macam kes saya sekarang ni saya sebut bah. Saya boleh juga sebut aba ataupun aba. Ubu. Ibi. Macam kita mengaji lah. Alif di atas A, ba di atas ba di bawah B, ba depan bu kan. Dululah cara lama. Jadi yang inilah juga caranya. Kita bunyikan bah. Itu. Jadi anak anda kena tahu. Jadi tak semestinya. Yang penting ialah anak anda kena tahu bahawa bah ini ialah plosif bilabial. Okay, dan kena ingatnya apa-apa yang letak sebelah kanan. Okay, sebelah kanan kita. Okay, macam ni. Sebelah kanan. Itu semua bersuara. Jadi dalam kes ini, anak anda kena tahu bunyi ini. Bah. Tak kisahlah. Ab. Ataupun bunyinya bu. Ataupun aba. Ubu. Ibi. Bah. Okay, bunyinya ialah plosif bilabial bersuara. Hentian dua bibir bersuara. Ataupun kita sebut letupan dua bibir bersuara. Atau kalau tak guna dua bibir, dia akan guna dui bibir. Okay? Jadi ini istilah-istilah yang anak kena tahu bila kita duduk dalam bidang fonetik. Okay? Dan kena ingat lagi satu ialah saya merujuk kepada 2015 ya, buku yang IPA berikan. Saya tak merujuk kepada yang sebelum ini. Jadi kadang-kadang anak dia tengok lambang tu, contohnya ya, lambang ini ya. Lambang ceh. Lambang ceh ini berbeza daripada yang lama. Okay, lambang jeh berbeza dengan yang lama. Lambang ceh yang lama akan nampak macam T campur entah apa-apa. Kan dia lambang macam ni. Okay, kemudian dia saya tak pasti. Anak anda check lah benda-benda ni. Okay, jadi itu yang anak anda kena tahu. Okay,
Yang pentingnya ingat, ada bunyi beh. Jadi macam kes ni, saya boleh kata pe. Tapi saya boleh kata apa. Upu, ipi. Yang pentingnya, setiap bunyi itu anak-anak perasan ada satu yang sama, iaitu peh, peh, peh. Yang ni jugalah ata, iti, utu, okay? Teh, et. Terpulang caranya. Tapi tetap semuanya bunyi. Ada bunyi teh ni, ada bunyi ini. Plosive alveolar tak bersuara. Okay? Itu yang anak-anak kena mahirkan diri. Jadi dan tak semestinya jangan risau. Jangan risau bila kita kata, kenapa? Kenapa yang ni? Sorry, kenapa dekat seeing speech ni? Dah lain pula dia punya bunyi teh ni. Kalau kita tengok dekat sini kan. Dah lain pula bunyinya. Tak sama. Tetapi kalau sampai dekat yang nota saya beri ni, lain pula Doktor Radia berikan. Jadi itu yang anak-anak kena macam saya katalah. Yang utama sekali dengar bunyi tu. Kalau saya letak ata. Okay, atta. A depan, A belakang. Saya apitkan vokal itu dan letakkan toh itu supaya kita boleh nampak jelas. Dalam kes saya tak nak letak depan belakang. Saya cuma kata teh. Tapi itu ialah bunyinya. Teh. Okay. Macam dalam kes ni. Ceh. Ataupun aca. Ici. Ucu. Ach. Tetap bunyinya dalam cuka. Ceh. Ni ada. Idi. Udu. Dah. Ada. Tetap dah. Okay. Yang kita pakai ni. Jadi tolong fikir masak-masak apa yang anak-anak dengar dan sebagainya. Okay. Yang penting tu apakah bunyi yang sebenarnya. Jangan tengok vokal tu. Vokal tu boleh duduk depan, boleh duduk belakang. Hanya tujuan vokal tu diadakan hanya untuk membantu kita supaya susah nak sebut. Ya. Kalau saya nak sebut tak lepas. Mesti ada vokal kat belakang tu. Tak mungkin tak ada vokal sebelum, selepas atau apit. Okay. So fikir dan tengok balik semula. Apa bunyi yang sepatutnya anak-anak semua kena lakukan.